Hai, apa khabar permata-permata hati cikgu? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, berada di rumah bersama-sama keluarga. Pada hari ini kita akan teruskan kelas PDPR Bahasa Melayu bersama dengan cikgu. Adakah anak-anak permata hati cikgu sudah bersedia? Tentu anak-anak permata hati cikgu sudah bersedia untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin menerangkan tentang tema kekeluargaan, unit 1, keluarga cergas, tajuk bantu-membantu di dapur. Tentulah waktu PDPR ni kan, anak-anak permata hati cikgu sering berada di dapur membantu ibu bapa di dapur. Apakah agaknya yang anak-anak bantu di dapur? Cikgu, saya bantu tengok cikgu. Saya bantu makan cikgu. Saya bantu rasa. Saya bantu komen. Itulah agaknya yang anak-anak bantu di dapur. Cikgu gurau-gurau saja. Jangan serius, jangan stres. Kita nak belajar santai-santai saja pada hari ini. Santai-santai tapi sampai ilmu yang anak-anak akan dapat beroleh belajar secara PDPR. Baiklah lagi. Standard kandungan pelajaran yang ingin kita belajar pada hari ini 2.1 Asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Satu iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Adakah anak-anak permata hati cikgu sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Jom kita belajar. Objektif yang ingin kita capai pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan pada muka surat berapa?
Baiklah, pada kita akan belajar pada muka surat 3 iaitu kemahiran membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kita lihat dalam petikan, inilah petikan yang akan kita baca bersama-sama. Macam mana anak-anak permata hati cikgu? Sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, buka buku teks, tenang, tarik nafas. Tarik nafas. Okey, kita baca bersama-sama dengan cikgu. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Itulah cara kita membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu mahu anak-anak permata hati cikgu membaca petikan ini dengan ibu bapa. Ajak mak, ajak ayah, baca petikan ini dengan intonasi yang sesuai di hadapan emak dan ayah. Cikgu, saya nak merakam bacaan saya, boleh tak cikgu? Tentulah boleh. Lagi cikgu rasa gembira apabila anak-anak hendak merakam pembacaan anak-anak ini dengan intonasi, dengan sebutan yang betul. Boleh rakam dan hantar kepada cikgu. Barulah macam ni anak-anak permata hati cikgu kan. Rajin membaca, merakam dan menghantarnya kepada cikgu. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan kemahiran mengenal ayat tunggal pula. Apa dia agaknya ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat. Sama ada ayat penyata. Apakah agaknya ayat penyata? Ayat penyata dia mempunyai satu titik. Ujung ayatnya ada tanda noktah. Kita sebut selalu tanda titik kan? Yang betul ialah tanda noktah. Nabila pergi ke dapur. Itu ayat penyata lah, kita bercerita. Hanya diakhiri dengan tanda noktah. Seterusnya, sama ada ayat penyata, ayat tanya. Ayat tanya ada tanda soal. Mengapakah kita perlu makan makanan yang berkhasiat? Ada tanda soal, ada kata tanya. Itulah ayat tanya. Ayat perintah pula seperti ibu memberikan perintah kepada kamu, beri arahan kepada kamu. Nabila, pergi ambil penyapu itu. Contoh itu adalah ayat perintah. Tolong tutup lampu selepas digunakan. Itu ialah ayat perintah. Dia minta kita melakukan sesuatu. Dan ayat seruan ada tanda seru. Wah, besarnya rumah itu. Ada wah, kata seru dan diakhiri dengan tanda seru. Itulah ayat seruan. Jadi ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata, boleh terdiri daripada ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Jadi bermakna anak-anak permata hati cikgu sudah belajar secara tidak langsung tentang ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya lagi kita lihat contoh. Bagaimanakah contoh ayat tunggal? Ada subjek Nabila, ada predikat ke dapur. Jadi ayat tunggalnya ialah Nabila
ke dapur. Maknanya ada satu saja subjek iaitu Nabila dan ada satu predikat ke dapur. Mudahkan anak-anak permata hati cikgu faham tentang apakah ayat tunggal. Terbaik. Sekarang kita lanjutkan lagi pula. Setelah mempelajari ayat tunggal, kita nak menyenaraikan ayat tunggal yang terdapat dalam petikan muka surat 3 tadi. Dah bersedia kan? Okey, bersedia dengan alat tulis seperti pensel, dengan buku kecil. Kita nak menyenaraikan ayat tunggal yang terdapat dalam petikan. Yang pertama, yang berwarna merah itu, perhatikan. Nabila ke dapur. Tadi cikgu dah terangkan. Itu ialah ayat tunggal. Jadi yang pertama ayat tunggal, Nabila ke dapur. Catat. Tulis nombor 1 dan tulis ayatnya. Nabila ke dapur. Kemudian, tengok lagi. Encik Aziz pula membawa barang-barang kering. Jadi kita dapati bahawa ayat ini ada satu subjek dan satu predikat. Mana subjeknya? Encik Abdul Aziz. Mana predikatnya? Dia membawa barang-barang kering. Jadi itu ialah ayat tunggal yang kedua. Mudahkan anak-anak permata hati cikgu dapat mengenali di mana apakah ayat tunggal yang terdapat dalam buku. Jom kita cari lagi. Tentu anak-anak permata hati cikgu tidak sabar-sabar untuk mencari kata ayat tunggal yang seterusnya. Mana pula ayat tunggal ni? Baca baris demi baris demi baris. Baca manakah agaknya ayat tunggal itu? Kita lihat yang ketiga pula. Nasri membantu ayahnya. Ada dekat sebelah tu cikgu. Ya, betul anak-anak permata hati cikgu. Nasri ialah subjek. Membantu ayahnya adalah predikat. Satu subjek, satu predikat, maka itu ialah ayat tunggal yang seterusnya. Sekarang kita cari lagi. Cari. Cikgu, saya jumpalah cikgu. Ibu sungguh pandai memilihnya. Ya, itu yang keempat. Ibu sungguh pandai memilihnya. Cari lagi. Ada anak-anak permata hati cikgu berebut-rebut angkat tangan. Cikgu tu nampak ada yang sedang mengangkat tangan. Okey, apakah dia ayat yang anak-anak permata hati cikgu dapat tu? Cuba sebutkan. Ya cikgu, saya dapat yang ni cikgu, yang kelima cikgu. Apa dia yang kita gariskan? Puan Zainab tersenyum cikgu. Ya, Puan Zainab adalah subjek. Tersenyum itu ialah predikat. Macam mana anak-anak permata hati cikgu dah dapat 5. Mereka gariskan pada buku teks dan kita dapat mengesan ayat tunggal dengan memastikan ayat itu hanya ada satu subjek dan satu predikat. Terbaik kan? Jom kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-6. Cikgu, ayat ke-6 nampak cikgu. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Cikgu, tadi cikgu beritahu kami ada ayat tanya cikgu. Adakah ini ayat tanya cikgu? Macam mana kamu tahu itu ayat tanya? Cikgu, saya mendapati bahawa ayat ini ada tanda soal. Dan juga pada permulaannya dia menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan adalah mengapakah. Jadi ini contoh yang cikgu cakap tadi kan. Ini ialah ayat tanya. Yang menjadikan ia ayat tunggal kerana ada satu subjek dan satu predikat. Tepat sekali. Yang keenam, mengapakah kita memerlukan vitamin? Ada tanda soal. Ini ialah ayat tunggal yang tergolong daripada ayat tanya, yang terdiri daripada ayat tanya. Nampak tak anak-anak permata hati cikgu dapat mempelajari tentang ayat tunggal dan juga dapat mempelajari tentang ayat tanya. Terbaik. Cikgu suka kalau anak-anak permata hati cikgu dapat mempelajari pelbagai ilmu tentang bahasa Melayu. Walaupun kita duduk di rumah secara PDPR, namun pembelajaran kita tetap berlangsung. Seterusnya lagi, cari lagi. Apakah lagi agak-agaknya? Tu cikgu, minda kita pula akan cerdas. Kita gariskan dan kita catat. Yang ketujuh ialah minda kita akan cerdas. Macam mana? Teruskan pembacaan lagi. Ada tak lagi
ayat tunggal yang boleh kita senaraikan sebagai ayat tunggal dalam petikan ini. Baca, satu lagi baca, baca. Oh cikgu, dekat akhir-akhir tu adalah cikgu. Ya, Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Dan saya pun terus catat cikgu. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Cikgu, saya dah dapat 8 cikgu. Tahniah ucapkan. Tepuk tangan. Anak-anak permata hati cikgu sudah berjaya menenaraikan ayat-ayat tunggal yang terdapat dalam petikan tersebut. Setelah kita mempelajari tentang ayat tunggal, sekarang marilah sama-sama kita mempelajari pula tentang kemahiran mengenal ayat majmuk. Ayat majmuk pula ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau satu predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Nampak tak perbezaannya? Kalau ayat tunggal tadi, satu subjek, satu predikat. Manakala ayat majmuk ini, dia lebih. Subjeknya mungkin lebih dan predikatnya juga mungkin lebih. Dan yang paling penting, dia digabungkan menggunakan kata hubung. Masa tahun 3 kan kita dah belajar tentang kata hubung. Siapa yang ingat lagi? Cuba ulang kaji, cuba ingat balik. Ya cikgu, saya ingat. Cikgu pernah mengajar kami tentang kata hubung seperti dan, seperti lalu, seperti sambil, seperti kerana. Lagi apa ya cikgu? Oh, ya ada yang sebagai kata hubung cikgu. Ya, anak-anak permata hati cikgu hebat masih ingat lagi yang kita telah pelajari kata hubung. Ya anak-anak, itulah kata-kata hubung yang sering digunakan dalam ayat. Terbaiklah. Macam ni kan, kita belajar pun rasa seronok kan? Kita ingat apa-apa yang pernah cikgu ajar kepada anda semua. Baiklah, kita tengok contoh. Ayat pertamanya ialah kita memerlukan vitamin. Ayat keduanya ialah vitamin memberi kita tenaga. Jadi kita gabungkan ayat ini, menjadi ayat majmuk seperti kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Apa? Kata hubungnya? Ya, warna merah itu cikgu. Kata hubungnya ialah kerana. Jadi bila ada kata hubung, maka ayat itu ialah ayat majmuk. Mudah je nak ingat. Ayat tunggal tak ada kata hubung. Ayat majmuk ada kata hubung. Dan senang nak faham. Baik, kita teruskan lagi. Seperti kata hubung, seperti ayat tunggal tadi, kita senaraikan ayat tunggal. Sekarang, jom ayuh kita senaraikan ayat majmuk pula yang terdapat dalam petikan. Ya cikgu, baris pertama saya dah jumpa cikgu, iaitu saya jumpa kata hubungnya ialah dan. Nampak kan? Jadi terus saya buat ayat cikgu. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan dan sayuran yang baru dibelinya. Cikgu, dalam ayat itu ada kata hubung dan. Jadi itu menjadi kata kunci saya cikgu. Menjadi panduan kepada saya untuk mencari ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Bijak, bijak, bijak. Anak-anak permata hati cikgu memang bijak. Menggunakan panduan kata hubung untuk mencari ayat majmuk. Apa lagi pergi? Cuba cari lagi. Mana ayat? Cikgu, satu lagi cikgu kan. Ayat tu mesti ayat tu panjang cikgu. Tak semestinya tahu. Kita pastikan ayat itu ada kata hubung. Cari ayat tu. Mesti ada kata hubung. Cikgu, saya dah jumpa cikgu. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Juga cikgu, ada kata hubungnya ialah dan. Okey, baiklah. Jadi, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Tadi ada tanda soal, kita kata ayat tanya. Sekarang ada tanda seru dan pada permulaannya ada kata seru iaitu wah. Jadi ayat ini ayat apa anak-anak? Walaupun ini ayat majmuk kan? Jenis terdiri daripada ayat apa? Cikgu. Ayat ini ialah ayat seruan cikgu. Macam mana kamu tahu ayat seruan? Sebab cikgu, dia ada tanda seru cikgu. Terbaik. Anak-anak permata hati cikgu sudah dapat dan menambah ilmu lagi, mengingat balik. Itu ialah ayat seruan yang menjadi ayat majmuk dalam petikan ini kerana ada kata hubung dan. Jom
Kita cari lagi. Mana lagi? Cari. Oh, ni cikgu. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Kenapa kita kata ayat ini ayat majmuk? Cikgu, saya tahu cikgu jawapan cikgu. Saya nampak ada kata hubung yang, cikgu. Betul. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar juga. Ya, ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Lagi. Apa lagi ayat majmuk lagi? Jom cari lagi. Ayat majmuk yang seterusnya. Mana? Cuba kita cari lagi. Oh, cikgu, yang keempat saya nampak. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Betul. Juga kata hubungnya ialah yang. Tepuk tangan. Apabila rakan kita dapat menjawab dengan tepat, kita tepuk tangan. Hebatlah. Saya pun nak jadi hebat macam rakan saya. Saya cari lagi. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga, cikgu tadi. Kerana itu kata hubung, cikgu. Jadi saya pun dapat yang kelima, cikgu. Ada kerana kita memerlukan vitamin, kerana vitamin memberikan kita tenaga, itu ayat majmuk yang kelima yang saya jumpa dalam petikan ini. Hebat. Dan seterusnya, cikgu. Saya ayat ini panjang, cikgu. Di bawah sekali, cikgu. Saya jumpa pula ayat ini. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Tersasul sedikit cikgu membacanya. Ya, itu ayat yang ke-6. Terbaik. Jadi kita dapat 6. Cikgu, saya dah dapat mencari kata ayat tunggal. Saya sudah mencari ayat majmuk. Apa yang perlu anak-anak permata hati buat? Dah dapat cari dan sebagainya. Selanjutnya kita salin semua ayat tunggal dan ayat majmuk itu ke dalam buku teks tata bahasa. Buku yang kecil tu kan, buku tata bahasa kan, sebelum cikgu beritahu, kita sediakan sebuah buku kecil dan tulis tata bahasa. Jadi macam biasa, letak hari Isnin, mata pelajaran bahasa Melayu dan letakkan tarikh. Selanjutnya tulis sumber dari mana kita membuat latihan itu. Buku teks, muka surat 3, tajuk membantu di dapur. Agak-agak anak-anak kan, kenapa kita perlu menulis maklumat-maklumat ini? Ada tujuannya supaya bila kita hendak membuat ulang kaji, kita tahu latihan ini kita ambil daripada buku teks. Muka surat apa? Muka surat 3. Tajuknya apa? Senanglah bila kita hendak membuat ulang kaji. Dan tulis ayat tunggal yang terdapat dalam petikan. Tulis nombor 1, tulis nombor 2. Ada 8 ayat. Sambunglah nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Yang ayat-ayat yang telah kita senaraikan tadi. Tentu masih ingat lagi kan? Dan berikutnya juga, sama juga untuk yang kita menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Anak-anak tulis ada berapa? Ada 6. Ada 6 ayat majmuk. Kita dah tahu kesemua ayat majmuk, dah tahu bagaimana ayat tunggal, dah pakar kedua-dua ayat ini. Sekarang kita buat latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman anak-anak permata hati cikgu ini. Baiklah, latihan pengukuhannya. Anak-anak ada buku latihan jilid 1. Kerana kita dibekalkan dengan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1. Buku aktiviti jilid 1. Anak-anak lihat pada muka surat 15. Arahannya dengar, sebut dan tulis ayat. Tajuknya menganyam tika. Jadi seperti biasa tadi, anak-anak baca dulu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian anak-anak senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Ada 5 ayat tunggal, 5 ayat majmuk. Melibatkan yakin bahawa anak-anak permata hati cikgu boleh lakukan, boleh dapat mencari ayat tunggal dan ayat majmuk tersebut. Baik. Kemudian, cikgu sediakan lagi satu latihan pengukuhan untuk anak-anak untuk mengisi masa semasa PDPR ini supaya mantap lagi penguasaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Arahannya tulis ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan gambar ini. Gambar di mana? Suasana di dapur kan, anak-anak suka pergi ke dapur menolong ibu dan ayah satu
sikap yang terpuji. Tolong ringan-ringankan beban ibu dan ayah ketika di dapur. Cikgu, saya tolong ni. Cikgu, saya tolong ni. Macam tu lah. Tadi cikgu gurau je kan. Tahu cikgu gurau je. Tolong makan, tolong rasa, tolong komen. Itu cikgu gurau-gurau sahaja. Baiklah, anak-anak senaraikan 5 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar. Cikgu, saya nak tulis lebih boleh tak cikgu? Terbaik. Kalau nak tulis lebih, cikgu amat mengadu-adukannya. Jadi, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Selamat membuat latihan ayat tunggal dan ayat majmuk. Selamat maju jaya. Anda berusaha, Anda akan berjaya. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri, kita jaga kita. Ingat kita perlu benang lagi dalam melawan COVID-19 ini. Jangan pergi ke mana-mana. Duduk di rumah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye-bye.